Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kita berjumpa untuk soalan yang ke-11. Okey, so ini adalah bab 6 tingkatan 5 di bawah tajuk kecurunan dan luas di bawah graf. Okey, so ini adalah graf berkenaan dengan laju masa. Okey, so kalau kamu tengok, kita terus kepada soalan lah. Okey, so dia minta kepada kamu untuk nyatakan laju seragam. Okey, so bagi lori tersebut. Okey, so seragam ini pernah cikgu beritahu bahawa seragam ini membawa maksud kawasan yang mendatar. So kawasan yang mendatar pada graf kamu hanya di sini. Okey, dan dalam masa yang sama apabila dia minta laju untuk kawasan yang mendatar, so pastinya jawapannya adalah 16. Okey, sebab itulah jawapan untuk kawasan laju seragam. So kawasan yang mendatar ini lajunya ialah 16. Okey, so untuk B, dia minta hitung kadar perubahan laju. Okey, untuk 5 saat yang pertama. Kadar perubahan laju ini membawa maksud kecurunan. Okey, so kecurunan untuk 5 saat yang pertama, so target area kita, kawasan yang kita nak tengok adalah kawasan yang pertama ni lah. Sebab dia kata 5 saat yang pertama. So koordinat kamu yang pertama berada di sini. Dengan keadaan koordinatnya adalah 0, 7. 0 pada paksi X, so 7 pada paksi Y. Dan koordinat yang kedua pada keadaan 5, 16. Okey, so 5 pada paksi X, so 16 pada paksi Y. Kemudian kita akan label X1, Y1, so X2, Y2 lah. Seperti biasa kaedah untuk mengira kecurunan. Okey, so rumus untuk kecurunan ianya adalah Y2 tolak Y1. Cikgu tulis sikit supaya kamu tak lupa. So X2 tolak X1. So ini adalah rumus untuk kecurunan lah. Okey, so kalau kamu tengok berbalik kepada soalan, so Y2 kamu adalah 16. Okey, so ditolak dengan Y1 kamu adalah 7. Okey, so kemudian kita gariskan sikit. Dan X2 kamu adalah 5. Kemudian X1 kamu ialah 0. So 16 tolak 7 adalah 9. So 5 tolak 0 adalah 5. So itu adalah kamu punya kadar perubahan laju lah. Okey, so kalau kamu nak guna nilai perpuluhan, boleh juga, tak ada masalah. So kalau kamu nak guna nilai pecahan pun boleh juga. Okey, so kalau kamu nak guna nilai perpuluhan, ianya adalah 1/8. 1/8. So macam itulah. Okey, so mana-mana nilai kamu boleh guna. So untuk yang terakhir, untuk C, dia minta kamu kira nilai T. So nilai T kamu logiknya di antara 6 sehingga 19. Okey, jika jarak yang dilalui pada 15 saat yang terakhir. So terakhir kita akan tengok daripada belakang ke depan lah. So kita nak cari 15. So pastinya 20 tolak 5 itulah 15. Okey, so apabila dia sebut tentang jarak untuk graf laju masa, ianya bermaksud luas bawah graf lah. Okey, so kalau kamu tengok, kita akan ambil bentuk yang pertama. Okey, ditambah dengan bentuk yang kedua, itulah nilai dia adalah 160. Okey, so cikgu keluarkan dahulu dua bentuk ini supaya kita senang nak tengok. Okey, so cikgu dah keluarkan bentuk yang pertama adalah bentuk petak. So bentuk yang kedua adalah bentuk segitiga. So dua-dua bentuk inilah jumlahnya 160 kerana dia dah bagi tahu jaraknya adalah 160. So jarak ini bermaksud luas bentuk lah. Okey, so kalau ikutkan, kita akan ambil tapak darab tinggi. So tapaknya adalah T. Okay, kita perlu ambil nilai yang terakhir. So T tolak dengan 5. So itu adalah tapak dia. So darabkan dengan 16. Okay, so selesai untuk bentuk yang pertama. Tambah dengan 1/2. Okay, kenapa 1/2? Ianya adalah segitiga lah. 1/2 darab dengan tingginya adalah 16. So darab dengan tapak dia. Tapak dia adalah 20 tolak T. Okey, so apa-apa hal kita perlu ambil nilai belakang lah. So 20 tolak T. So dia akan nampak macam tu. Kemudian itulah nilai 160. Okey, so ini kita boleh darabkan macam biasa. So 16 darab T. So dia akan tinggal 16T.
So negatif 5 darab dengan 16 dia akan jadi negatif 80. Okey, so selesai untuk yang itu. So 1/2 dengan 16 ini kita boleh mansuhkan siap-siap. 1/2 darab dengan 16 dia akan menghasilkan nilai 8. So 8 darab dengan 20 dia akan jadi 160. Okey, so nilai dekat sini dah jadi 8 So 8 darab dengan 20 160. So 8 juga didarabkan dengan T dia akan jadi 8T lah. Okey, so dia akan jadi macam tu. So nilai 160. Okey, dan yang selebihnya kalau kamu tengok dekat sini kita buka kurungan lah. Okey, saya sengaja cikgu kurungkan sebab yang ni nilai di belakang. Kita tak nak bagi dia bercampur supaya takut ada tata tanda negatif positif dia akan jadi kacau bilau nanti. Okey, so kalau ikutkan dia akan jadi macam tu. Okey, so kalau ikutkan tak muat lah pula di bawah. So kita akan cikgu akan tulis di atas. So tak apa. So kalau kamu tengok nilai 16T tolak dengan 8T. So kita ambil T dahulu. So 16T tolak dengan 8T. So dia akan jadi 8T sahaja. Okey, kemudian cikgu tulis sama dengan. So 160 cikgu tulis. Okey, cuma dekat sini ini nilai negatif 80. So kita pindah ke sebelah dia akan jadi positif 80 ataupun tambah. Okey, so dekat sini kita ada nilai positif 160. So kita pindah dia akan jadi negatif lah. Okey, so dia akan jadi macam tu, negatif ataupun tolak. So 160 tolak 160, so habis. So tinggallah 8T sama dengan 80. Okey, so kalau ikutkan ini adalah proses darab. So pindah ke sebelah dia akan jadi bahagilah. So 80 bahagi 8. So nilai T kamu adalah 10. So kalau kamu tengok kepada keadaan soalan, so nilai T pada nilai 10, so logik lah. Okey, so nilai kamu pun memang nombor bulat iaitu 10, sama macam nombor-nombor yang sedia ada pada graf. Okey, so itulah jawapan untuk A, B dan C bagi soalan nombor 11.